Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita tengah hari. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Sarawak ACCCIS diseru untuk membantu negeri ini mencapai matlamat dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, perkara ini sekaligus akan menjadikan Sarawak negeri yang maju dan makmur serta berpendapatan tinggi menjelang 2030. The Chamber of Commerce, they need to know what we're doing, they need to upskill, they need to, at the same time, as Sarawak building up as a nation, we want them to come and join us, continue to contribute, and not only contribute, we're going to contribute values, Sarawakian values. Beliau berkata demikian semasa merasmikan mesyuarat agung tahunan AGM ACCCIS di sebuah hotel di Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, ujarnya lagi, PCDS 2030 sangat penting bagi Sarawak kerana memastikan Sarawak akan sentiasa sejahtera, kukuh dan inklusif menjelang tahun 2030. So, post-COVID development plan strategy is very important because it is a prosperous Sarawak and strong Sarawak, inclusive Sarawak, as well as environmentally sustainable Sarawak. But most important for us is we want to be a proud Sarawakian. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak akan menaik taraf dan menstruktur semula Mahkamah Bumi Putra supaya diiktiraf dan dihormati sama seperti Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai, nama Mahkamah Bumi Putra akan ditukar kepada nama Mahkamah Adat Bumi Putra yang kini hanya menunggu kelulusan daripada Kabinet Sarawak. Jadi, nak entah bisik rubah kita ialah nak ada perbaik kita Mahkamah Bumi Putra lagi. Bunyi ku dah ada propose kan, awak akan badang kan, malah kita teruk hanya dokumen Mahkamah Adat Sarawak. Dokumen Mahkamah Adat Sarawak ialah. Ianya udahnya ialah yang kebenaran kepada Dewan Undangan Negeri, lalu untuk ialah namanya label dia sama. Sama bakal kita civil code, sama usulan Mahkamah Syariah. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Capacity Building Bengkel Pengendalian Kes Mahkamah Bumi Putra Sarawak KMKK Zon Utara di Hotel Fairfield by Marriott, Bintulu Paragon pada Khamis. Mahkamah Bumi Putra telah lama wujud sejak zaman pemerintahan Rajah Brooke lagi dan selepas Sarawak merdeka dari British pada tahun 1963. Mengulas mengenai program ini, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus memberitahu objektif utamanya adalah bagi mendedahkan kepada para peserta tentang proses dan prosedur mengendalikan kes mahkamah yang betul dan ditetapkan Mahkamah Bumi Putra 1993 atau Native Courts Rule 1993. Laporan seterusnya, kewujudan Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE merupakan usaha kerajaan menyediakan tempat aktiviti yang bermanfaat kepada warga emas. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, PAWE tempat bagi warga emas menjalankan aktiviti harian di dalam komuniti yang bercorak pendamping sosial dan pembangunan melibatkan kerjasama strategik antara kementerian dengan agensi kerajaan yang lain serta pertubuhan bukan kerajaan NGO. Malah PAWE juga tempat untuk berkumpul dan menjalinkan hubungan seperti sebuah keluarga. Yang penting ialah bila kita berkumpul secara bila kerajaan menyediakan satu tempat iaitu aktiviti untuk warga emas, ia memberi peluang pada ahli-ahli untuk satu networking, datang ke situ. Jadi yang yang rakan-rakan yang ada di sini macam ahli keluarga. Kita ada ahli keluarga kita secara biologi. Yang ini walaupun bukan saudara mara dari segi darah daging, tetapi merupakan keluarga yang juga sangat penting. Saya percaya kepada kita sebagai ahli PAWE. Beliau berucap sempena lawatannya ke PAWE Miri pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah Abdullah juga menyeru setiap ahli PAWE terus mengamalkan kehidupan sihat dengan melakukan aktiviti senaman ringkas dan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Selanjutnya, program Team Building Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak yang berlangsung selama 3 hari bermula 2 hingga 4 September lepas bertujuan mengeratkan silaturahim dalam kalangan warga kaki tangan, membina keserasian antara rakan sekerja serta membentuk jati diri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihin Narawi berkata, penganjuran program itu akan dapat memupuk nilai kerjasama dalam diri setiap penjawat awam negeri Sarawak.
Menurutnya lagi, program sebegini juga merupakan salah satu platform terbaik dalam membentuk dan memantapkan semangat berpasukan. Tetapi saya percaya program ini banyak manfaatnya. Lebih lagi saya difahamkan bahawa kita mempunyai coach yang menjadi fasilitator kepada kita di sepanjang masa program team building ini diadakan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan team building di Damai Beach Resort pada Ahad. Ujarnya lagi, setiap pihak dalam sesuatu seksyen atau unit perlu bertindak secara berpasukan agar segala kekuatan dan sumber yang terdapat dalam jabatan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Berita di Miri, Institusi Pengajian Tinggi IPT dilihat memainkan peranan penting dalam mendidik dan melahirkan golongan belia menjadi seorang pemimpin yang berkualiti dan penuh dengan nilai kemanusiaan. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap pengerusi Lembaga Pengurusan Kertin Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, Universiti Kertin adalah pilihan tepat kerana universiti ini menawarkan kursus-kursus pengajian khasnya dalam jurusan kejuruteraan yang menepati keperluan dan kehendak sumber tenaga kerja industri di negeri ini. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Kertin Leo Camp 2022 di Universiti Kertin Miri Sarawak pada Sabtu. Dalam pada itu, penganjuran Kertin Leo Camp 2022 ini diadakan bertujuan bagi memberi motivasi dan inspirasi kepada para pelajar untuk menjadi seorang pemimpin masa hadapan melalui ceramah kepimpinan, bengkel, aktiviti kepimpinan dan bina kumpulan. Katanya lagi, motivasi kepada golongan muda ini dapat memantapkan kemahiran kepimpinan dan kesedaran dari segi kepentingan untuk menjalankan aktiviti sosial yang bermanfaat. Selain itu, ianya dapat mengukuhkan lagi hubungan mesra para pelajar dengan IPT. Seterusnya, sukan touch ini walaupun masih baru di Sarawak, ia dijangka akan berkembang dan menjadi sukan yang diminati rakyat Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, sukan itu mampu untuk berkembang di negeri ini. Saya yakin sukan ini mampu untuk berkembang bukan hanya di negeri Sarawak, tapi saya yakin juga sukan ini mampu untuk sampai ke, kita start dengan masuk SUKMA dulu dan sebagainya. I know our neighbour Singapore is doing very well, and then of course tak jauh daripada sini Australia and New Zealand are part of the team yang doing very well on this game. Saya rasa sukan ini sangat how do I say Beliau berkata demikian semasa ditemui dalam majlis penutupan kejohanan Liga Touch Jemputan STA 2022 LTJ STA anjuran STA dengan kerjasama Perbadanan Sukan Sarawak SAC dan Persatuan Touch Malaysia MTA di Padang di Jalan Stadium Petrajaya Kuching pada Ahad. Sementara itu, Presiden Persatuan Sukan Touch Malaysia Ahmad Sufiani Johari ketika ditemui berpendapat Sarawak berpotensi menjadi kuasa besar dalam sukan touch ini. Katanya ini berdasarkan kepada komitmen Persatuan Touch Sarawak STA dalam mengangkat sukan tersebut di negeri ini hingga diiktiraf sebagai antara persatuan negeri yang terbaik di bawah Persatuan Sukan Touch Malaysia. Persatuan Sukan Touch di Sarawak telah berjaya menganjurkan Liga Sukan Touch Negeri Sarawak sebagai jemputan yang pertama diadakan. Okay. Benda ini penting untuk pembangunan akar umbi di negeri Sarawak. Dan masa yang sama juga, kami, Persatuan Sukan Touch Malaysia telah mengadakan kursus pengadil dan mana semalam seramai 38 orang pengadil telah ditauliahkan. Ini adalah kumpulan terbesar yang pernah kita tauliahkan dalam sejarah kita lah ya. Dan pada buat masa ini negeri Sarawak saya lihat tidak akan ada masalah sebab mereka mempunyai pool pengadil yang terbesar itu 58 orang dan 10 jurulatih yang bertauliah. Dalam perkembangan sama, beliau mahu meletakkan sukan touch ini sebagai sukan demonstrasi pada SUKMA 2024 di Kelantan dan berharap sukan itu dapat dimasukkan ke dalam SUKMA di Johor pada 2026. Sementara itu, bagi Presiden STA merangkap pengarah kejohanan Hafiz Rachman Rahman berhasrat untuk menjadikan Liga Touch Jemputan STA itu sebagai kejohanan tahunan. Actually kita bagi buka 10 slot dan saya bercadang berniat untuk menjadikan Liga Touch Jemputan STA ini sebagai kejohanan tahunan. Di mana kemungkinan next year, tahun hadapan saya akan membuka banyak lagi slot. Tahun ini kita buka 10 slot, itu pun amat menggalakkan dari segi
jemputan dan tim yang ingin menyertai. Even daripada Brunei yang sudah call saya cakap nak join tournament ni, tapi kita dah limited itu 10 slot, dan rakan-rakan kita persatuan dan klub daripada Semenanjung also pun nak join juga, dan insyaAllah kita akan buka lebih banyak slot tahun depan. Ini adalah kali pertama STA menganjurkan perlawanan yang prestige. Kita mendapat Kejohanan Liga Touch Jemputan STA 2022 LTSJTA julung kali diadakan di Sarawak dan menyaksikan 10 pasukan bertanding termasuk pasukan dari Sabah dan Sarawak. Dalam kejohanan itu, pasukan Sabah Mountain Oaks muncul johan diikuti naib johar disandang pasukan Mita Miri dan tempat ketiga dimenangi pasukan SSC Hornbills. Laporan seterusnya, penganjuran MO Sarawak Gala Dinner merupakan platform untuk mempromosikan fashion puak kumbu di negeri ini. Selain itu, ia juga bertujuan mengekalkan budaya dan adat resam serta membangunkan semangat belia dan usahawan dalam kalangan masyarakat Dayak agar dapat bersaing secara sihat dalam mempamerkan kreativiti masing-masing. Timbalan Menteri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowdan Lawan berkata, ini menjadi titik permulaan kepada belia Dayak yang mempunyai semangat begitu tinggi serta dapat bersaing dalam apa jua bidang yang diceburi. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah, Anyi Jana di Hotel RH Sibu pada Sabtu. Pada majlis itu, Datuk Snowdan telah memberikan peruntukan berjumlah RM10,000 kepada MO Sarawak dan Persatuan Bakat Dayak Sarike. Manakala Anyi turut mengumumkan peruntukan RM7,000 kepada MO Sarawak dan Persatuan Bakat Dayak Sarike. Selain itu, JV Smart Vending Sendirian Berhad selaku penganjur utama turut menyumbang sebanyak RM10,000. Malam kala itu diadakan pertandingan kumang dan keling serta kategori ngepan pemanah dan kategori hilang darah rindu. Dalam perkembangan lain, Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa bersedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni berkata, ini selepas Sarawak baru sahaja selesai mengadakan pilihan raya negeri 12 PRN12 Sarawak Disember lepas, dan ini menjadi indikator kepada sasaran GPS pada PRU15. Kami daripada Gabungan Parti Sarawak sentiasa bersiap sedia, dan juga keputusan pilihan raya negeri yang ke-12 adalah menjadi indikator bahawa kita mendapat sokongan padu daripada rakyat Sarawak, dan Gabungan Parti Sarawak kali ini adalah merupakan pertandingan ataupun pilihan raya sulung Gabungan Parti Sarawak untuk Parlimen. Ujar beliau lagi, GPS akan tetap menjadi kingmaker pada PRU15 kali ini dengan segala jenteranya kini sudah pun bersedia. Kita akan tetap menjadi kingmaker. Segala jentera sudah bersedia. Kita hanya menunggu signal daripada Yang Amat Berhormat Premier, dan kita memang sentiasa berada di akar umbi dan turun padang bagi semua wakil-wakil rakyat Gabungan Parti Sarawak. Ujar Lukanisman lagi, sasaran GPS adalah untuk membentuk satu kerajaan yang stabil demi masyarakat, rakyat dan ekonomi negara dan Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.